Buletin Didik 7 April bersama saya Fazila Harun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tiada lagi lanjutan tarikh permohonan UPU online bagi sesi akademik 2021-2022 yang ditutup pada hari ini. Menerusi infografik yang dimuat naik dalam Facebook Kementerian Pengajian Tinggi KPT, permohonan itu ditamatkan pada jam 5 petang tadi. Kegagalan membuat permohonan dalam tempoh yang diberikan mengakibatkan pelajar tidak dapat melanjutkan pengajian ke Universiti Awam, Politeknik, Kolej Komuniti dan institusi latihan kemahiran awam pada tahun ini. KPT sebelum ini bersetuju melanjutkan tarikh tutup permohonan UPU online sehingga hari ini. Keputusan itu susulan kekangan masa yang dihadapi oleh pemohon berikutan anjakan masa jadual peperiksaan bagi lepasan SPM dan STPM serta setarafnya. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menyuarakan komitmen kerajaan untuk meneruskan usaha bagi memastikan rakyat dan kumpulan bukan warga negara yang menetap di Malaysia mendapat akses perkhidmatan kesihatan terbaik. Komitmen kerajaan itu diutarakan beliau sempena Hari Kesihatan Sedunia hari ini yang turut menandakan ulang tahun Penubuhan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Melalui hantarannya di Facebook, beliau berkata, Hari Kesihatan Sedunia disambut dalam suasana pandemik COVID-19 masih melanda negara dan seluruh dunia. Walaupun jangkitan di Malaysia menunjukkan trend penurunan, situasi masih belum stabil dan berharap rakyat akan terus bersama mengarungi fasa pemulihan dan memulihkan ekonomi negara. Tan Sri Muhyiddin turut mengucapkan terima kasih kepada petugas Barisan Hadapan Kesihatan atas usaha memberikan perkhidmatan kesihatan terbaik, terutamanya dalam berdepan situasi pandemik. Beliau juga menggesa rakyat untuk menjaga kesihatan diri dan mengamalkan gaya hidup sihat melalui pemakanan dan diet seimbang serta melakukan aktiviti riadah dengan lebih kerap. Aplikasi MySejahtera mampu diperluaskan penggunaannya kepada pelbagai sektor termasuk pendidikan, e-dagang, perkhidmatan pengantaran selain berfungsi sebagai pusat sehenti atau super app. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah berkata, aplikasi yang kini digunakan oleh hampir 25 juta rakyat Malaysia itu berpotensi dibangunkan sebagai satu platform yang menyediakan pelbagai perkhidmatan. Menerusi kenyataan medianya bersempena Hari Kesihatan Sedunia, beliau memaklumkan kementeriannya akan meneruskan usaha meningkatkan penggunaan teknologi digital bagi merealisasikan aspirasi My Digital untuk manfaat semua lapisan masyarakat ke arah revolusi industri 4.0 dan kemakmuran bersama. Penularan wabak COVID-19 mendorong keperluan untuk mengadaptasi kaedah digital dalam perkhidmatan kesihatan, yang mana antara inisiatif penting dan berkesan ialah dengan mewujudkan aplikasi MySejahtera. Aplikasi itu membantu kerajaan, khususnya Kementerian Kesihatan serta Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi dan Inovasi dalam menguruskan maklumat jangkitan, pengawasan penularan wabak serta pendaftaran suntikan vaksin secara waktu sebenar dan terkini. Liputan jalur lebar mudah alih 4G di seluruh negara kini mencecah 93.51% sekaligus menandakan pelaksanaan Pelan Jalinan Digital Negara Jendela berada di landasan yang tepat untuk mencapai sasaran liputan 96.9% menjelang akhir 2022. Pengerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM, Dr. Fadlullah Suhaimi Abdul Malik berkata, peratusan direkodkan sehingga 31 Mac lalu itu adalah peningkatan liputan daripada 92.03% pada 31 Disember tahun lepas. The market has got choices. Okay. Therefore, different operators would have different offerings to attract their customers. What's important, if you look at the numbers for the first quarter, okay, for the 600,000 that they had targeted for migration, 562,000 that they had targeted for migration, 629,000 had already migrated. What that means is that the offers, the awareness, and the effort done by the respective service providers are providing a very good yield to the efforts.
Beliau berkata demikian pada taklimat laporan suku kedua jendela yang diadakan secara maya pagi tadi. Tambahnya, pemasangan sambungan fiber juga diluluskan untuk 5.7 juta premis dengan kelajuan jalur lebar mudah alih 25.44 Mbps. Menikmati rangkaian jalur lebar dengan kelajuan data yang Rizab antarabangsa Bank Negara Malaysia BNM berjumlah 108.6 bilion dolar pada 31 Mac lalu, iaitu berbanding 109.2 bilion dolar pada 15 Mac 2021. Dalam satu kenyataan, Bank Pusat itu berkata kedudukan rizab berkenaan adalah memadai untuk membiayai 8.8 bulan import tertangguh dan 1.2 kali jumlah hutang luar negeri jangka pendek. Paras rizab ini telah mengambil kira perubahan suku tahunan bagi penilaian semula pertukaran asing. BNM memaklumkan komponen utama rizab antarabangsa adalah rizab mata wang asing, kedudukan rizab tabung kewangan antarabangsa, hak pengeluaran khas SDR, emas dan aset rizab. Aset-aset terbabit merangkumi emas dan pertukaran mata wang asing dan rizab lain termasuk SDR, kertas kerajaan Malaysia, deposit dengan institusi keuangan, pinjaman dan pendahuluan, tanah dan bangunan serta aset lain. Menurut Bank Pusat itu lagi, modal dan liability terdiri daripada modal berbayar, rizab, mata wang dalam edaran, deposit oleh institusi keuangan, deposit kerajaan persekutuan, lain-lain deposit, kertas bank negara, peruntukan SDR dan lain-lain liability. Golongan peniaga menyambut baik langkah kerajaan membenarkan Bazar Ramadan kembali beroperasi seperti biasa tahun ini. Rata-rata yang ditemui sedia menerima dan mematuhi garis panduan baru seperti yang ditetapkan Majlis Keselamatan Negara MKN bagi mengekang penularan COVID-19. Okay, SOP untuk tahun ini pada pandangan saya agak efisien, teratur dan lebih mudah untuk kami ikut semua SOP dia. So far bagi kami dalam Fresh Food Z tak ada masalah anything yang happen. So semuanya agak berjalan agak lancar lah. Memang betul-betul kali ni tak macam sebelum ni kan, ramai orang. Sekarang ni hanya kedai diorang benarkan satu atau dua customer saja. Lepas tu kena beratur. Tak boleh macam dulu kan, diorang macam rasak-rasak, siapa nak dulu. Sekarang tak adalah, kena beratur dulu. Jadi kita peniaga pun tak adalah macam kelang kabut. Semalam berlangsungnya Majlis Sesi Cabutan Undi dan Penyerahan Permit Bazar Ramadan membabitkan kawasan Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ. Menurut Pengarah Jabatan Pelesenan MBPJ Syarina Syamsuddin, keluasan tapak Bazar Ramadan tahun ini dikurangkan sekitar 50%. Kalau kita tengok dulu, bazar kita bagi contoh setiap tempat tu kita akan bagi dia 50%. 50%, kita bagi contoh Kelana Jaya lah. Kelana Jaya petak dia dulu ada 200 petak. Jadi sekarang ni sebab penjarakan dan kita akan bagi dia 50% lah, dan kita juga membuka satu tapak yang baru supaya tambah lagi ruang untuk peniaga-peniaga. Tambahnya, setiap peniaga juga dihadkan untuk menempatkan hanya 2 pekerja pada satu-satu masa selain anggota sukarelawan ditempatkan bagi memantau tahap pematuhan. Peniaga dan pengunjung juga disarankan menggunakan transaksi e-dompet bagi mengurangkan sentuhan semasa urusan jual beli. Sempena kedatangan Ramadan kira-kira seminggu lagi, beberapa pihak berkuasa tempatan PBT mengambil inisiatif untuk kuat kuasa kaedah bayaran tanpa tunai di Bazar Ramadan. Di Kuantan, pelaksanaannya dilaksanakan secara berperingkat membabitkan 30 lokasi di bawah pentadbiran Majlis Bandaraya Kuantan MBK sebelum diperluaskan bermula hari pertama bulan puasa. Datuk Bandar Datuk Hamdan Hussein berkata dalam mematuhi prosedur operasi standard SOP semasa musim COVID-19, pihaknya mendapati kaedah itu sesuai yang mana pembeli digalakkan berurus niaga tanpa tunai atau cashless.
Ujarnya MBK bekerjasama dengan beberapa bank bagi menyediakan kemudahan perkhidmatan itu. Buat permulaan, penggunaannya digalakkan dalam kalangan peniaga dan pelanggan di Bazar Ramadan dan Bazar Aidilfitri. Dalam pada itu, Datuk Hamdan berkata penganjur dan peniaga harus mematuhi SOP yang ditetapkan bagi mengelak permit mereka ditarik balik sekaligus dikenakan tindakan undang-undang. Alumni Perkhidmatan Tadbir dan Diplomatik PTD melancarkan jurnal bertajuk Perspectives dalam usaha menyediakan platform bagi ahlinya berkongsi pengalaman dan pandangan serta sebagai inspirasi kepada pegawai PTD yang baru. Presiden Persatuan Alumni PTD Tan Sri Dr. Salihuddin Mohamad berkata, usaha penerbitan berkenaan dimulakan 2 tahun lalu dan ia akan menjadi bahan sejarah yang berharga untuk generasi akan datang. Dengan perkhidmatan yang diberikan PTD kini, beliau yakin bahawa ia bertambah baik pada masa hadapan. Beliau berkata demikian ketika berucap sempena majlis sambutan ulang tahun ke-100 PTD dan pelancaran jurnal itu di Ibu Negara. Antara penyumbang dalam penulisan jurnal itu ialah bekas Ketua Setiausaha Perbendaraan Tan Sri Muhammad Sharif Muhammad Kasim dan Pro-Chancellor Universiti Teknologi Mara UiTM Tun Arsyad Ayub. Jurnal berkenaan akan diterbitkan setahun sekali dalam 2 bahasa iaitu bahasa Melayu dan Inggeris. Selain daripada mengenali potensi diri, sedia maklum dengan cita-cita, pelajar juga harus mengenal pasti peluang pekerjaan yang akan mereka ceburi pada masa akan datang dengan jurusan yang mereka ambil semasa di universiti. Ini bagi kita mengelakkan masalah pengangguran pada masa akan datang dan juga bagi kita mengelakkan persaingan yang kuat, persaingan yang hebat antara pelajar-pelajar selepas tamat pengajian. Pelajar haruslah mempersiapkan diri dengan pengetahuan-pengetahuan tentang vakansi-vakansi yang ada di Malaysia ini. Contohnya, mereka harus membiasakan diri dengan JobStreet ataupun dengan Glassdoor ataupun LinkedIn. Semua ini adalah platform-platform di mana sebagai majikan mereka mempromosikan ataupun mereka mewar-warkan kekosongan pekerjaan ataupun vakansi yang ada di syarikat masing-masing. Bersua kembali. Buat julung kalinya, Jawatan Kuasa Kolaborasi Community College Vocational Balik Pulau KVBP menganjurkan program sumbangan bakul makanan asas hasil dana yang dikumpul di kalangan guru. Menurut penyelarasnya, Cikgu Nur Abizan Mat Zain, inisiatif itu dilakukan bagi membantu meringankan beban keluarga asnaf yang terkesan dengan pandemik COVID-19, terutamanya dalam menyara anak mereka. Program ini adalah mensasarkan 60 buah bakul sumbangan makanan asas yang bernilai RM50 yang akan diberikan kepada golongan asnaf sekitar kawasan Balik Pulau, Pulau Pinang. Serahan telah pun berjaya dibuat pada 1 bulan Mac 2021 tempoh hari. Alhamdulillah. Tambahnya, program seumpama itu bertujuan menyuntik semangat penerima sumbangan menjalani kehidupan lebih baik, di samping memupuk sikap prihatin dan suka menolong dalam kalangan warga KVBP terhadap kesusahan orang lain. Beliau turut berharap agar program berbentuk kebajikan ini dapat ditingkatkan lagi pada masa akan datang, khususnya dalam kalangan pendidik. Penduduk Melaka yang terkesan dengan pandemik COVID-19 berpeluang meraih pendapatan sampingan menerusi penjualan barangan terbuang dengan harga RM1.10 sekilogram. Antara barangan terbuang yang akan dibeli oleh Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SW Corp daripada penduduk negeri berkenaan ialah minyak masak, fabrik dan barangan elektrik. Menurut Exco Hal Ehwal Pengguna Negeri Datuk Ismail Othman, inisiatif itu bertujuan menggalakkan rakyat negeri tersebut mengamalkan budaya kitar semula terhadap barangan terbuang. Kesedaran hari ini kalau kita dapat membuat barang buangan ini dan juga dapat penghasilan. Walaupun benda itu tak banyak RM10, RM20 kan. Tetapi hasil tu kita dapat menjaga alam sekitar, meringankan bebanan-bebanan dekat pusat pembuangan sampah di Sungai Udang. Bagi saya banyak fokus kat Sungai Udang. Kerana pusat pelupasan sampah itu terlampau dah orang kata tenat.
Beliau berkata demikian selepas melancarkan program Singgit Sepusin di Wisma Negeri Air Keruh, Melaka. Menerusi inisiatif itu, kata Datuk Ismail, pihak SW Corp akan menyediakan stesen penimbang di setiap taman perumahan. Stesen penimbang berkenaan jelasnya bertujuan memudahkan penduduk menjual barangan terbuang kepada pihak SW Corp. Setakat ini, ujarnya, beberapa kawasan dalam pentadbiran Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya MPHTJ dan Majlis Perbandaran Alur Gajah MPAG telah diwujudkan stesen berkenaan. Stesen berkenaan tambahnya akan diperluaskan ke seluruh negeri ini secara berperingkat dari semasa ke semasa. El Salvador kini membenarkan operasi institusi pendidikan dengan pembukaan lebih 3,500 sekolah. Difahamkan ketika ini pihak sekolah memberikan fokus kepada kesihatan mental pelajar. Ia terpaksa dilakukan memandangkan penutupan sekolah untuk tempoh masa yang panjang, sekaligus memisahkan suasana persekolahan termasuk pergaulan antara pelajar dengan rakan-rakan. Sebelum ini, kerajaan menetapkan pembukaan separa sekolah iaitu ibu bapa diberi pilihan sama ada membenarkan anak mereka mendapatkan pendidikan formal atau sebaliknya. Sehingga kini, negara itu bergelut dengan pandemik COVID-19 dengan lebih 65,000 kes positif dan lebih 2,000 kematian. Sepanjang pengalaman saya di universiti ini, sekiranya pelajar tidak mempunyai minat dalam satu-satu kursus yang diambil di universiti, dia akan mendatangkan sesuatu masalah yang berpanjangan kerana sesuatu kursus terbabit memerlukan daya usaha yang berterusan bagi meneruskan kelangsungan pengajian di universiti. Kursus-kursus yang ingin dipilih ini perlulah mempunyai prospek kerja yang lebih baik untuk masa hadapan dan pelajar-pelajar perlu bersedia sekiranya untuk bersaing dengan generasi-generasi yang mendatang dan juga kena bersedia untuk menjadi usahawan yang mana memerlukan daya usaha kendiri yang optimum dalam kita memajukan diri kita sendiri suatu masa nanti. Tahukah anda, 12 April ini genaplah ulang tahun ke-60 tahun manusia pertama yang menerokai angkasa lepas. Pada tarikh itu, angkasawan Soviet Yuri Gagarin bersama kapal angkasa Vostok mengelilingi bumi selama 108 minit. Jom saksikan paparan ini. Kapal angkasa Vostok dinaiki Gagarin berlepas dari lapangan angkasa Baikonur di Kazakhstan pada 12 April 1961. Kejayaan penerbangan itu sekaligus menewaskan Amerika Syarikat dalam persaingan penerokaan angkasa lepas. Gagarin dipilih menjadi angkasawan daripada beribu-ribu calon. Malah menurut sumber, Gagarin dilihat menanggarkan kasut sebelum memasuki kapal angkasa itu sebagai tanda hormat. Umpama hujan di tengah hari, kapal angkasa berkenaan hanya sempat mengelilingi bumi sekali iaitu dalam tempoh 108 minit. Difahamkan Vostok mengalami masalah teknikal apabila pesawat itu memasuki orbit pada altitude yang lebih tinggi. Sekiranya sistem breknya rosak, Gagarin terpaksa menunggu pesawat itu meluncur turun dengan sendiri tanpa mengetahui berapa lama masa yang perlu diambil. Ketika itu, angkasawan itu hanya mempunyai bekalan oksigen dan makanan selama 10 hari. Jika lebih daripada tempoh waktu itu, perkara tidak diingini boleh terjadi. Mujur, sistem brek tidak bermasalah. Kapsul yang membawa angkasawan itu kemudian mendarat di Saratov, iaitu jauh daripada lokasi yang sepatutnya. Ketika mendarat, orang awam yang berada di lokasi menyangka Gagarin ialah seorang pengintip asing. Apatah lagi waktu itu ketegangan Perang Dingin masih belum reda. Dan sewaktu nama Gagarin masyhur di seluruh pelosok dunia, perancang utama projek angkasa itu, Sergei Korolev, enggan menerima kredit. Malah Korolev menolak untuk menerima hadiah Nobel bagi mengiktiraf peranannya dalam program berkenaan. Yang pasti, namanya diketahui umum selepas kematiannya pada tahun 1966, iaitu 5 tahun selepas kejayaan operasi berkenaan. Bintang Bollywood Katrina Kaif disahkan dijangkiti COVID-19 dan kini menjalani kuarantin di rumah.
Katrina Kaif menerusi laman Instagramnya memaklumkan telah mengikuti protokol keselamatan di bawah nasihat doktor selain meminta semua kontak rapatnya agar segera menjalani saringan COVID-19. Katrina Kaif menjadi pelakon Bollywood terbaru dijangkiti COVID-19 selepas Amir Khan. Kes COVID-19 terus meningkat di India dengan industri hiburan antara yang paling teruk terjejas. Aksi luncur salji menggunakan kayak mengakhiri buletin didik pada malam ini. Saya Fazila Harun. Salam hormat dan Assalamualaikum.